الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إن الضحى ضحى والبهاء بهاء والجمال جمال والقوة قوة والعصمة عصمة. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان مؤسرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره بحق دعائك وبهائك وجمالك وقوتك. اللهم آتنا يا الله ما آتيت عبادك الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وجميع الهدى ولا وبعد. Pertama sekali pihak masjid yang alhamdulillah menyediakan sarana yang terbaik untuk kita para jemaah dapat melakukan ibadah dan juga majlis ilmu dengan sebaik mungkin. Dan kita harap agar semua di masjid ini yang menguruskannya, yang syah dan sentiasa dalam pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya pada semula rakan-rakan sahabat saya yang sama-sama hadir pada ramu-ramu yang ada, ya, yang mungkin dan juga rakan-rakan kita yang mungkin bersama melalui platform FB Masjid. Pada baik, semua yang saya gariskan, pertama sekali firstnya Syawal. First, saya saya first. Oh, okey. Dalam maknanya saya tak ucap raya kan. Kan? Jadi saya juga nak ucapkan je lah. Kan? Selamat raya. Ini huruf Malaysia kan, huruf Malaysia, mana kebiasaan Malaysia. Jadi saya nak buat kebiasaan juga pada bayi pun. Jadi saya nak ucapkan selamat hari raya, maaf lahir batin. Oh, baik, jadi hari ini insyaAllah kita akan sama-sama menyambung perbincangan kita daripada Suratul Waqi'ah. Surah Waqi'ah kan, cuma saya tak tahu ayat mana kita stop. Jadi muskil ya, campur dengan Ramadan kita stop betul kan. Baik, ada soalan. Baik, sambil saya nak tu. Baik, saya ambil kesempatan juga ya. Baik, kita berada pada bulan Syawal dan minggu akhir bulan Syawal. Kita berada pada Syawal. Siapa masih ingat ya kenapa Syawal dinamakan Syawal? 26. Kita mula dengan wa'ashabul yamin ma'ashabul yamin. Ya, wa'ashabul yamin ma'ashabul yamin. Yang juga. Okey.
Boleh saya InsyaAllah kita akan tengok pada ayat dulu ni. Semua yang saya kasih masih ingat tak kenapa Syawal dinamakan Syawal? Ya. Ya, kalau saya mahu tahu sudah pun dah kita ada pun. Oh, Ramadan. Baik. Saya ingat kali kan, saya ingat kembali 12 bulan ini adalah bulan yang memang sejak zaman dulu lalu, zaman Nabi Adam lagi dah kiraan itu. Dan bila sampai Nabi Ibrahim, bila sampai Nabi Ismail, bila sampai Arab yang kemudian dinamakan Arab sebelum Islam, Arab Jahiliyah, mereka punya kiraan adalah 12 syahr, 12 bulan. Baik. Kemudian pada masa datuk Nabi yang ketujuh atas, ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab, pada datuk Nabi yang namanya Kilab itu, dia telah 12 bulan dah ada namanya, dan dia memanggil pembesar-pembesar pada masa itu untuk berbincang, untuk menamakan balik bulan-bulan yang telah dinamakan sejak zaman dulu. Maka hasil daripada itu kekallah daripada sejak itu sampai ke hari ini. Yang kita dengar bulan Muharram, bulan Safar, kita dengar bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulhijjah, Zulqa'dah. Baik. Nama itu bermula daripada sejak zaman datuk Nabi itu. Dan setiap nama-nama tersebut biasanya mereka namakan mengikut apa yang mereka faham pada masa itu. Dan ketika datangnya Islam, Nabi pun tak ubah. Nabi tak ubah bulan Syawal, tak tukar nama lain. Ramadan tukar nama lain. Bahkan Ramadan itu jadi nama yang ada dalam Al-Quran kan. Baik, jadi itulah latar belakang sikit lah. Kemudian kita sebab berada pada bulan Syawal. Kenapa Syawal dinamakan Syawal? Kalau Ramadan dinamakan Ramadan dulu. Kenapa? Sebab panas. Ya, kita masih ingat Ramadan dinamakan Ramadan daripada kalimah Ramadhan. Maknanya pada masa itu, pada masa dulu, memang kalau bulan itu, maka dia akan bulan itu panas. Bulan itu panas. Ya. Sebab sebelum itu 12 bulan mereka mengikut matahari, bukan ikut kiraan bulan. Ya. Maka bila ikut kiraan matahari, maka jadilah musim musim pada bulan itu dia akan tetap. Musim pada musim kan, musim panas, musim sejuk, musim bunga, musim apa, dia akan tetap setiap tahun. Contoh, bila kita pakai bulan, contohnya kalender kita sekarang ni, kalender Gregorian kan, Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai. Katalah di barat musim salji pada bulan 12 contoh. Ya. Ada tak berubah musim salji? Sebab apa? Sebab bila kiraan dia ikut matahari, ya, kiraan ikut matahari, maka bulan dia akan tetap. Tetapi apabila kiraan ikut bulan, maka dia tak ikut lagi dah. Dia hanya ikut bilangan mengikut bulan, bukan ikut pada kiraan matahari. Maka sebab itu kita dapati bahawa pada masa dulu mereka menggunakan ikut kiraan matahari. Maka sebab itulah bila musim panas, yang kita kata Sya'ban. Kenapa Sya'ban dulu? Orang bersiap untuk siapkan air. Ingat tak? Sya'ban, orang bersiap untuk siapkan air. Baik. Okey, baik. Syawal dinamakan Syawal kerana pada masa itu, ya, sebab kiraan ikut matahari tadi menyebabkan masa itu musim itu tak berubah-ubah, maka jadilah bulan Syawal ni berlaku pada masa itu fenomena. Apa fenomenanya? Unta-unta bunting. Jadi Syawal ni adalah musim unta-unta bunting. Bunting kan? Macam tak ada. Oh, belum boleh.
Jadi mereka namakan bulan itu dengan bulan Syawal. Maka dia tengok, sebab itulah fenomenanya. Sebab binatang juga, binatang juga mereka ada kitaran dia. Dia ada kitaran dia. Bila mereka bersama, lepas tu bila kemudian berbunting, ya. Okey, baik. Jadi cuma kalau mungkin kalau di sini ada yang nama Syawal, patut kita tanya dia sebenarnya kan. Sebab nanti dia tentu marah kan. Tak cerita nama saya lah kan. Tapi kebiasaannya kalau yang nama Syawal, saya tanya kenapa nama Syawal? Bulan dia lahir, bulan Syawal. Dan apa makna Syawal? Dia adalah nama dalam kalender Islam. Tapi kalau kita tengok kepada apa yang diputuskan pada masa itu, menurut muarif ya, saya tentu banyak pendapat lah. Tetapi salah satu pendapat yang masyhur di kalangan mereka adalah kerana pada masa itu adalah musim tentu bunting. Musim tentu bunting. Baik, ada tak signifikan dengan kita? Ada tak unta bunting itu signifikan dengan kita? Ada signifikan dengan kita di sini. Baik, mungkin ada. Baik, ada kat mana? Okey, senang cerita kalau orang tu dia ada unta lah, kita tanya dia lagi senang lah kan. Kau boleh faham signifikan dia. Kan ada. Tak mana tahu. Ada ustaz kami dalam ekor kat belakang rumah ya. Saya tak tahu nak korbankan dia. Tak ada. Ada ke tak ada? Saya takut kadang-kadang kita di zaman sekarang, zaman boleh order Shopee kan. Manalah tahu ada kan? Baik, cuba bayang kita ada seekor unta, tiba-tiba dia bunting, apa kita rasa? Aduh, pelik. Dah, okey. Terima kasih. Okey, maksudnya. Okey, faham. Terima kasih. Sorry. Okey. Maksudnya kita ada seekor unta betina. Lepas tu dia berkawan dengan binatang. Okey. Tak pelik lah kan? Tapi kalau unta seekor-seekor je dah 10 tahun kan sayang dia tiba-tiba bunting tu. Allah Akbar. Saya bukan nampak juga ya. Okey, kita ada seekor unta betina. Lepas tu dah dia tiba nampak dia punya, sebab dia punya tanda bunting dia adalah bila dia mengangkat ekor dia. Ya, mengangkat ekor. Maknanya dia tak nak bersama dah. Ya. Baik. Jadi sebab tu Syawal tu merujuk kepada unta mengangkat ekor dia. Kan? Bila angkat ekor tu tahu lah dia tengah bunting. Ya. Baik. Nak tanya, mungkin just saya nak melihat signifikan. Bila kita ada seekor unta tadi, yang macam tadi lah, settle ya, macam tadi tu. Lepas tu, tengok dia bunting, apa perasaan? Alhamdulillah. Seronok kan? Kenapa seronok? Kita akan dapat satu lagi. Kalau maknanya kalaulah kita ada satu aset harganya 10,000, insya-Allah akan dapat satu aset lagi 10,000, betul tak? Baik. Kalau macam tu ada signifikan. Apa signifikan dia adalah maknanya bulan ini, bulan kita telah mula mendapat hasil. Setelah kita melakukan mujahadah di bulan Ramadan. Maknanya Syawal ni memang bulan kita melihat hasil. Ada hasil sebab kita dah bersusah payah pada bulan Ramadan, maka kita dapat melihat hasil. Maka sebab itulah bagi golongan ulama salafus soleh, mereka betul-betul jadikan bulan Syawal ni pula bulan mereka berdoa kepada Allah menjaga kandungan mereka. Menjaga, sebab apa yang kita kandung, yang kita kandungkan adalah takwa. Hasil daripada yang kita lakukan di bulan Ramadan, maka kita sama-sama menjaga dia. Kita jaga bulan ni, kita jaga betul-betul. Ya. Sebab tu Nabi tak nak kita lupa. Dah habis puasa Ramadan, tambah dengan puasa 6. Ya. Dan Nabi SAW kata, barang siapa yang berpuasa cukup puasa 30 hari dan kemudian menambah dengan 6 hari di bulan Syawal, seperti berpuasa kasaumi dahar. Kalau kita tengok Nabi sebenarnya tak kata setahun, Nabi kata dahar. Dahar ni ya. Just kita cuba macam hayati sikit ya. Dahar ni adalah sepanjang masa. Sepanjang masa.
Apa maksud sepanjang masa? Maknanya kalaulah kita buat kita Ramadan sejak daripada dulu lah, sejak daripada kita dulu Ramadan, lepas tu kita 6 hari kita dah solat puasa setahun. Lepas tu Ramadan puasa 6 setahun. Sampailah kalau kita buat berterusan seolah-olah umur hidup kita ni semuanya adalah puasa. Semuanya adalah puasa. Sebab tu Nabi menggunakan kalimah seperti berpuasa sepanjang masa. Maksudnya umur hayat kita ni seolah-olah kita semua berpuasa. Dengan syarat kita tambah lepas daripada Ramadan 6 hari di bulan Syawal. Ya. Alhamdulillah lah yang ramai yang dah habis. Ya. Kalau tak habis ada lagi masa. Berapa hari? Maknanya kalau orang tak start lagi boleh biar. Tapi kalau saya kira tak yalah, ada yang Allah Ustaz, saya tak ada kesedaran kan. TV boleh dengar Ustaz cakap dia ada kesedaran. Saya kata buat berapa dapat. Maknanya harap-harapnya Allah masih lagi nilai ya, sebab benda baik bila kita buat dengan kesungguhan dan kita tinggal dengan sebab kelalaian dan kelupaan, Allah Maha Penyayang mungkin beri juga apa yang Allah beri pada orang yang melakukan secara sempurna kan. Baik. Dan kita yang dah buat syukur pada Allah di atas nikmat taufik ya, di atas nikmat taufik. Sebab Allah lah yang bagi taufik sampai kita boleh melakukan puasa ini. Dan kalau Allah tak bagi taufik bukan sebab kita tu baik, bukan sebab kita tu belajar, bukan sebab kita tu bersungguh dan sebab Allah bagi. Berapa ramai orang belajar tapi tak buat juga. Berapa ramai orang bersungguh-sungguh tapi kadang-kadang ada halangan kan. Baik, jadi sebab tu Nabi menyebutkan, baik, sebab tu Nabi masih supaya kita ini jangan melepaskan puasa itu. Maka 6 hari ada kekuatan 6 hari. Sedangkan pada bulan-bulan yang lain Nabi tak sebut secara khusus 6 hari tersebut seperti berpuasa sepanjang tahun ya. Baik, jadi sebab itulah orang-orang soleh mereka menjaganya. Dan mereka menjaganya biasanya dengan doa. Ya, sebab amal kita ini yang paling menjaga amal kita adalah doa kita. Ya, amal dah buat, tetapi yang menjaga dia adalah doa kita. Jadi sebab orang soleh mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala wajib. Sebab itu mereka membaca doa. Apa doa dia? Ya, kalau kita tengok dalam kitab Ibnu Rajab Al-Hambali, dia menampilkan perkataan salafus soleh yang menyatakan bahawa golongan salafus soleh dulu mereka akan berdoa bila berakhir saja Ramadan dengan doa yang sangat bersungguh, dan doa itu dia sebut doa itu adalah doa agar amal di bulan Ramadan diterima oleh Allah. Ya, agar amalan di bulan Ramadan diterima oleh Allah. Jadi ada doa khusus, maknanya bukan doa khusus kan. Pada doa ya Allah, amal aku di bulan Ramadan terimalah ya Allah. Amal aku puasa qiyamah, baca Quran aku, sedekah aku, apa saja amal yang aku buat di bulan Ramadan tolonglah ya. Jadi itulah dia punya apa ni, kandungan dia. Menjaga kandungan supaya jangan kandungan tu gugur. Supaya jangan kandungan tu gugur. Kenapa? Sebab dan mereka pula juga bukan sekadar berdoa di bulan Syawal, mereka berdoa sehingga 6 bulan. Walaupun dah bulan Ramadan, mereka masih lagi berdoa. Sebab bulan Ramadan itu satu bulan yang memang takkan boleh ditandingi oleh mana-mana bulan. Ya, tak boleh ditandingi oleh mana-mana bulan. Jadi sebab itu Masya Allah pada kita, sebab itulah semua yang saya kasih, kita dapati orang soleh zaman dulu kan, mereka akan doa pada Allah. Ucapan mereka adalah taqabbalallah minna wa minkum ya, siyamana wa siyamakum, qiyamana wa qiyamakum, qira'atana wa qira'atakum, salihal a'mal. Ya, itu kalau banyak di negara Arab dia orang akan baca tu bila hari-hari ya. Termasuk juga yang kita dengar biasanya disebut minal aidin wal faizin ya, minal aidin. Semua kalimat itu bukan daripada hadis ya. Taqabbalallahu minna wa minkum juga bukan daripada hadis. Seperti juga selamat hari raya maaf lahir batin juga tak ada hadis. Tetapi boleh kan cakap
Boleh, sebab benda itu adalah perkataan baik, dan perkataan baik yang kita tak kata bahawa itu dalam Quran, dalam hadis. Perkataan baik menjadi huruf kebiasaan. Maka Imam Nawawi menyatakan bahawa perkataan baik yang tidak menyanggah dengan syarak, maka ianya adalah dianggap tidak mengapa. La ba'safi, la ba'safi. Ya, jangan kita Allah Malaysia ni apa lalu ucap nama raya maaf lahir batin. Ada tak signifikan ucapan maaf lahir batin? Ada. Apa signifikannya? Dengan raya, dengan puasa, apa signifikan? Signifikan dia punya apa? Samaan. Rasional dia. Kenapa? Okeynya. Tiba-tiba ada ucapan, tiba-tiba orang tempat kita, mungkin Nusantara apa? Mungkin ya. Selamat hari raya. Tiba-tiba maaf lahir batin. Dan kita tak sebut benda tu pada Idul Adha. Ya, tak ada nanti raya korban, raya korban, maaf lahir batin. Ada, dia tak berlaku kan? Tunjukkan bahawa benda tu terbit daripada kebijaksanaan. Tapi apa signifikan dia? Apa signifikan yang kita sebut? Macam nama raya maaf lahir batin, nama raya maaf lahir batin. Bulan Fitri Allah mengampunkan basuh. Kita kata Idul Fitri kan? Jadi Okey. bulan Ramadan tu bulan Allah ampun dosa, jadi Idul Fitri tu kita balik kepada fitrah kan? Jadi kita minta masa kosong lah, 0-0 kita. Saya kira insyaAllah itulah di antara sertifikat dia kan. Kenapa tiba-tiba kalimat yang keluar daripada kita adalah mohon maaf? Kerana apabila seorang dia baik, ya, balik pada fitrah, dia ampun dosa. Bila kita baik saja, dia berlaku satu akhlak. Orang tu bila dia baik, dia ada satu akhlak. Apa akhlak dia? Suka mohon ampun. Kalau orang tu konon dia baik, buat ibadah tapi tak suka mohon ampun, something wrong kat ibadah. Kenapa kita cakap macam itu? Sebab Nabi sendiri, kita tahu kan Nabi sendiri tak berdosa kan? Nabi maksum, Nabi terjaga, terpelihara. Bukan sekadar Nabi tu nak buat dosa, lintas nak buat dosa pun Nabi dijaga oleh Allah. Tapi apa Nabi buat? Minta ampun pada Allah. Kenapa Nabi minta ampun? Sebab orang baik, maka bila dia baik, maka dia akan suka untuk minta ampun. Ya. Dan kita juga, kalau sikap dalam hidup kita, kita suka mohon maaf, itu menunjukkan bahawa hati kita baik. Sebab orang yang tak boleh nak maafkan orang, orang yang tak suka nak minta maaf pada orang, sebenarnya pada hati yang kasar. Hati yang kasar, qasiyatul qulub. Ya. Kita tak tahu hati kita kasar ke tak kasar, tetapi dia ada petanda-petanda. Apa petanda dia? Cuma payah nak maafkan orang. Ya. Salah kita ingat sejak tahun 70-an. Masih ingat lagi, patah lagi ya. Ingat. Jadi bila kita baik, maka orang, sebab itu kalau kita kata kenapa saya tak boleh nak maafkan orang, kenapa saya tak boleh nak maafkan orang, sebenarnya bahasa lainnya adalah sebab hati kita tak baik. Hati keras. Terima kasih. Hati keras, tak baik pada keras lah. Sebab Allah Nabi sebut dalam hadis, ya, barang siapa yang hatinya tidak berzikir, maka hatinya menjadi keras. Maka sejauh-jauh manusia ialah orang yang hatinya, sejauh-jauh manusia dari Allah adalah orang yang hatinya keras, kata Nabi. Khasiat. Jadi sebab itu kalau kita, sebab itu kenapa tiba-tiba selamat hari raya maaf zahir batin, tiba-tiba maaf zahir batin, kerana tadi sebab bila orang tu baik dengan proses Ramadan, proses Ramadan dia dah latih, dia dah kenal Allah, dia dah baca Quran banyak-banyak, dia dah berpuasa, dia qiyamul lail, maka dia jadi baik. Maka otomatis orang baik, maka suka memohon kemaafan. Ya. Jadi alhamdulillah lah. Kita suka tak kalau orang buat salah dia minta maaf? Kita suka tak? Suka. Kan? Tapi belum tentu kita suka buat kan? Kita suka minta maaf kita, tapi belum tentu kita suka minta maaf kat orang. Sebab kadang-kadang kita punya nafsu syaitan ni, dia kata kan, kau minta maaf sangat nanti orang pijak kepala kau. Kau minta maaf nanti dia pula dah macam-macam. Itu adalah
adalah bukan bisikan daripada malaikat, bisikan daripada syaitan yang menjadikan kita kadang-kadang kita anak buat salah pada mak ayah tak keluar sepatah perkataan minta maaf pun. Kenapa? Sebab syaitan nanti kadang bila minta maaf macam-macam, ya. Jadi orang baik otomatis dia minta maaf. Jadi sebab itulah mungkin dulu terbit perkataan itu di tempat kita, maka ulama dia faham kata tersebut. Maknanya orang baik dia akan minta maaf, ya. Baik. So ingat mana Syawal? Dah ingat mana Syawal? So apa yang kita kena buat banyak sekarang? Berdoa pada Allah agar amal Ramadan kita diterima oleh Allah. Dan kekalkan berdoa, ambil masa, ambil momen. Ngabok kereta, ya Allah, dulu bulan Ramadan aku ada baca Quran, ya Allah baca Quran, ya Allah terimalah ya Allah amal. Ambil masa, buat personal, buat dia dalam keadaan kita memang betul-betul. Ingat, jangan sebut. Kadang-kadang benda ni kita sebut secara general, kita tak akan rasa. Kita sebut, ya Allah pada satu malam ke bangun, ya Allah berdoa pada Engkau, ya Allah pada malam 27 Ramadan, ya Allah terimalah ya Allah. Ya Allah pada satu hari aku tak banyak duit, ya Allah tapi aku sedih, ya Allah terimalah sedekah aku ya Allah. Ya, aku nak hanya Engkau yang menerima, Engkau yang melihat, Engkau memberi perhatian, Engkau memberi, bukan aku ya Allah. Janganlah ya Allah. Dan kita minta Allah, kalaulah ada lemah cacat celah dalam amal kita, janganlah ambil kira ya Allah. Ya, kita kena kira semua tu. Buat, kita cakap dengan Allah, kita kena cakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab orang Arab dia bercakap bahasa Arab dalam bahasa hati dia. Ya, kita bercakap dalam bahasa kita. Ya, kalau kita kata taqabbalallahu minna wa minkum, kadang tak rasa lagi kan, sebab kita hafal, kita tengok terjemahan, cakap dengan Allah. Yang penting doa, sebab doa adalah kita itu meminta kepada Allah. Dan minta itu sebab manusia ini kalimat lidah mereka berbeza-beza, tetapi hati manusia tetap sama. Ya, lidah manusia berbeza-beza. Kita cakap masalah, kita Melayu cakap Melayu juga pecah lagi, Melayu Kelantan, Melayu Pahang juga pecah lagi, Cerantut, Maran, segala macam. Tetapi lidah manusia berbeza-beza, tetapi luahan hati tetap sama. Manusia tetap nak benda yang sama, tak nak benda yang sama, kan? Jadi sebab itu bila kita bercakap, ya, innal kalam ala fil fuad wa inna ma ju'ila lisan ala fuad dalilan. Sebenarnya lisan ni adalah satu medium saja untuk keluar apa yang dalam hati kita. Dan sebab itulah semua manusia mengeluarkan melalui perkataan. Melalui perkataan. Dan kita bercakap pada Allah apa yang dalam hati kita. Kita nak amal kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah. Dan kami mengaku ya Allah di bulan Ramadan kami banyak lalai, kita banyak alfa, banyak lupa. Itu juga kita mengaku kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dalam doa apa yang mesti ada pertama? Dalam doa apa yang mesti ada pertama? Ampun. Ya. Minta ampun. Ya. Minta ampun. Dalam minta ampun mesti apa yang pertama mesti ada? Dalam minta ampun. Puji Allah. Apa? I'taraf. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna. Baik. Yang pertama sekali bila kita nak berminta kepada Allah, kena mengaku dulu. Sebab tu dalam doa kita tadi, Allahumma inni abduk wa ibnu abdik, ya, nasiyati biyadi, itu semua mengaku. Itu semua, ya Allah kami hamba Kau ya Allah. Maknanya seorang hamba patutnya tak derhaka, tapi hamba ini mengaku dulu. Lepas tu barulah minta kemudian. Allahumma inni abduk wa ibnu abdik, nasiyati, kubur-kubur aku ni dalam genggaman Kau ya Allah. Sepatutnya aku tak buat derhaka pada Engkau, tetapi sebegitu aku tetap juga derhaka. I'taraf, mengiktiraf kesalahan kita. Sebab manusia tak benar-benar bertaubat, sebab dia tak benar-benar mengiktiraf dia punya kelemahannya, salahnya. Dan kita juga tak minta maaf pada orang sebab kita rasa bahawa aku tak salah pun, dia yang salah faham, kan? Ya. Kita tak minta maaf pada mak ayah kita. Kenapa? Sebab dia bukannya kesalahan juga. Nampak? Syaitan akan gunakan benda-benda yang macam tu, kan? Sebab syaitan bila nak bisik hati kita, dia bukan, syaitan bukan bodoh, ya? Syaitan tak kata derhakalah. Syaitan tak cakap macam tu. Syaitan akan bagi rasional, rasional. Yang sehingga kita kata, kita justify, aku cakap okey apa, aku buat ni okey apa, kan? Nak meluahkan hak aku contohnya, ya. Tetapi dalam yang kita tahu, yang kita perasan, kita tak nampak, ya. Jadi sebab itu i'taraf. Baik, jadi sebab itu insya-Allah semua yang dikasih sekalian, semoga kita diberi kekuatan oleh Allah, hidayah dan taufik, supaya kita dapat berdoa pada Allah agar amal kita di bulan Ramadan ini.
Kenapa dia sangat penting? Kenapa penting amal di bulan Ramadan itu diterima? Kenapa dia sangat penting? Dan kita bincang kan? Masih sama bincang, gaya pun boleh bincang. Bila saya tanya bukan saya tanya, just saya suka dengar daripada orang lain berbanding dengan saya. Kenapa penting sangat amal Ramadan kita diterima? Kenapa penting? Setengah orang macam kita kan, dah lepas, terima pun tak apa, tak terima. Lebih kurang macam itulah. Tetapi galang golongan salafus soleh seolah-olah make sure, ya Allah terimalah, ya Allah terimalah, ya Allah terimalah, ya Allah. Kita amallah, bacalah Quran, tarawih lah. Tetapi tarawih kita diterima atau tak, kita dah tak ambil kira sangat dah. Ya, baik. Sebab itu kita kena tanya, apa sebenarnya baik kalau amal kita diterima oleh Allah? Apa baik? Ya. Amalan itu kita pentinglah untuk Allah terima. Kalau tidak macam sia-sia Allah satu dari segi. Okey, makna yang paling asasnya adalah kalau tak terima sia-sia lah. Okey, lagi. Looking forward. Ya, next. Jadi makna kita harapkan itu dapat membantu kita bawa kita ke syurga Allah. Okey. Okey. Maknanya amal yang diterima lah saja yang akan menyebabkan kita dapat garanti bahawa kita itu dibebaskan daripada neraka. Sebab bila amal kita tu Allah terima, maka jawapan dari Allah adalah kamu itqun minan nar. Kamu bebas daripada neraka. Kamu bebas daripada neraka. Okey, baik. Lagi. Sebab pahalanya berganda. Sebab pahalanya berganda. Lagi satu Ustaz. Ya. Satu lagi. Satu lagi tu impact dia Ustaz. Impact dia. Maksudnya bila Allah terima itu akan menjadi kekuatan pada kita untuk beribadah seterusnya di bulan-bulan. Ya, alhamdulillah. Kerana apa sebab? Sebab bila satu amal diterima, maka dia menghasilkan apa dia? Menghasilkan taufik. Amal yang kubul, amal yang diterima, dia akan menarik lebih banyak taufik dari Allah. Maka Allah sediakan taufik. Ya, taufik adalah dunia Allah kepada kita akan lebih banyak kepada siapa? Kepada orang yang diterima amalnya. Jadi sebab itu, kenapa mereka nak amal diterima? Sebab bila amal diterima, maka akan menarik lebih banyak taufik dari Allah. Ya? Ingatlah, taufik adalah satu kurnia dari Allah. Dan Allah bagi kurnia ini ialah kepada orang yang Allah terima amalnya, maka Allah akan beri hadiah taufik. Beri hadiah taufik. Baik, apabila kita diterima amal dan kita mendapat taufik, maka sebenarnya pada masa itu apa yang kita dapat? Kita lengkapkan kita punya bincang. Apabila kita amal kita diterima, dengan sebab kita minta-minta, kita buat dulu bersungguh-sungguh dan sekarang kita minta buat amal diterima. Dan sekarang bila kita amal diterima, tadi kita katakan bahawa amal diterima menyebabkan kita akan mendapat taufik daripada Allah. Kita akan mendapat taufik daripada Allah. Apabila kita terus mendapat taufik daripada Allah, kita dapat apa sebenarnya? Hidayah. Hidayah. Sikit lagi. Hidayah. Correct. Hidayah. Jalan yang lurus. Convert ke bahasa Arab. Ihdinas Siratal mustaqim. Mustaqim. Istiqomah. Istiqamah. Selalu orang kata, macam mana saya istiqamah? Macam mana saya istiqamah? Sebenarnya amalan dulu yang diterima, itulah yang menyebabkan kita akan dapat taufik. Dan bila kita dapat taufik, kita akan mampu melakukan amal. Sebab Allah bagi kekuatan untuk kita terus buat amal. Kita terus buat amal. Dan kita terus buat amal, itulah namanya istiqamah. Kat situ perkataan istiqamah. Ya. Kenapa orang istiqamah? Kenapa kita tak istiqamah? Sebab belum tentu amal dulu yang kita buat. Sebab tu kita buat amal ni tak diterima. Maka kita cuba pula kita punya amal baru. Lepas tu amal baru pun tak diterima. Maka sebab itulah amal kita itu macam
Ya, buat tapi lepas tu tidak ada kesanimpungan. Sebab amal kita takut tak diterima. Sebab kalau diterima, Allah bagi taufik. Bila Allah bagi taufik, kita akan ada kekuatan untuk buat lagi. Dan waktu dapatlah seseorang istiqamah. So istiqamah terlahir daripada amal sudah yang telah diterima. Ya, amal sudah yang diterima. Baik, itu penting ni kenapa amal diterima. Baik, apa lagi? Ada lagi. Istiqamah tu dah memang the highest lah. Tapi ada lagi kesan-kesan apabila amal kita diterima. Jangan risau semua jawapan tu betul. Mungkin kita sebab kadang-kadang jawapan tidak masuk dalam ya. Ada satu lagi yang mungkin kalau yang tak tersebut, maka saya nampakkan benda tu. Apa dia? Hidayah. Istiqamah dah clear tadi? Okey, dah clear. Betul orang yang cakap macam mana Ramadan nak istiqamah. InsyaAllah ya. Kalau amal kita diterima, maka kita istiqamah. Ya, istiqamah. Cuma semua yang dikasih sekalian, setengah orang beranggapan bahawa kita buat banyak amalan di bulan Ramadan dan sekarang bila kita kurang amalan itu, maka itu telah dianggap tidak istiqamah. Baik. Saya ulang. Ukuran sebab bulan Ramadan ini memang special. Dia memang bulan kita buat lebih. Bukan kita baca Quran sehari satu juzuk itu, maka bila Syawal kita buat satu juzuk juga, baru namanya kita istiqamah. Tak. Ya. Maksudnya adalah kita kena tengok sebelum Syawal. Sebelum Syawal sebanyak mana kita baca Quran. Selepas Ramadan, sebelum Ramadan, sebelum Ramadan banyak mana kita, kalau kita nak buat cek betul-betul kita punya ibadah, kita punya akidah, kita punya akhlak, kita punya baik. Kita tengok ya, sebelum bulan Ramadan dengan lepas Ramadan, ada tak sedikit kita rasa lebih banyak nak berkorban, nak bersedekah. Kalau ada, maknanya Ramadan telah memberi kesan. Tak semestinya sama banyak di bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan itu bulan training. Bulan training memang kita akan buat lebih. Sebab tu Nabi sendiri pun kita tahu bahawa kata Ibn Abbas, Nabi itu seorang pemurah, tetapi Nabi akan jauh lebih pemurah di bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu memang satu special, memang special. Imam Al-Syafi'i sendiri kita tahu bahawa dia khatam Quran 2 kali. Satu hari 2 kali khatam bila bulan Ramadan. Tadi macam dengan lebih kurang kita kan, kita pun khatam juga. Alhamdulillah macam khatam kita buat kat sini itu sebulan habis buat satu khatam. Imam Syafi'i 2 kali khatam satu hari. Tetapi itu di bulan Ramadan. Di luar Ramadan dia balik kepada macam biasa ya? Maknanya nak ceritanya, maknanya ukuran graf itu bukan kena ambil daripada Ramadan. Kemudian kalau tidak kita akan kata lah kita ni. Sebab tu saya sangat takut dulu ya. Ada seorang suka kata waktu dia kita menyembah Ramadan, bukan menyembah Tuhan. Dan dicerita itu di bulan sebelum Ramadan, masa Ramadan. Jadi cuba bayang kalau kita dengar kan, kalau ya tak ya kan, kalau kita fikir sekarang nanti kita pergi kiam bulan, di luar Ramadan kita tak kiam bulan pun. Maka apa berlaku di bulan Ramadan? Kita tak nak kiam bulan. Sebab kalau buat kan bukan bersama Allah, bersama Ramadan. Nampak? Benda tersebut bagus tetapi salah tempat bagi. Sekarang boleh. Sekarang kita bagi motivasi kawan. Kita di bulan Ramadan dulu banyak beribadah. Maka adakah kita tu menyembah Ramadan atau menyembah Allah? Kerana Allah atau kerana Ramadan? Sekarang boleh. Tetapi kalau dicakap pada masa Ramadan, masa tu budak-budak muda atau orang biasa fikir tak dia kan. Aku nanti bukan lepas Ramadan bukan lagi saya nak baca Quran pun. Maka sekarang aku tak payah baca Quran. Sebab kalau aku baca pun dianggap sebagai kerana Ramadan, bukan kerana Tuhan. Nampak salah punya, salah dos, salah masa ya. Baik, jadi sebab itu Masya Allah. Baik, ada satu lagi benda yang sebenarnya akan berlaku dengan jelas kata ulama bila amal kita itu makbul. Tadi istiqamah. Sebab kenapa istiqamah? Sebab Allah akan bagi taufik bila Allah terima satu amalan sebelum. Baik, sekarang yang kedua, saya nak dengar ketiga ni. Tak dengar? Cukup, okey. Cukup, macam dekat tu. Baik, boleh? Saya bagi. Boleh. Ketenangan. Tak dengar. Oh, ketenangan. Ketenangan. Okey, ketenangan.
Ya, boleh. Saya kira boleh keterangan sebab betul, sebab semua ibadah yang apabila Allah terima, semua amal ibadah yang Allah terima, Allah akan pulangkan pada manusia itu ketenangan. Ya, betul. Ya, ketenangan. Ya, ketenangan. Cuma sebab dia sangat kata apa, sangat subjektif, kita pun aku ni tenang ke tak tahu. Ya. Kena pula pakai ni kita tahu ada, tak tahu tenang ke tak. Sangat baik. Baik. Semua yang saya kasih sekalian, baik. Yang akan didapati oleh orang yang bila amalnya diterima adalah akhlaknya menjadi mulia. Dia pergi pada akhlak. Bila amal seseorang diterima, dia beri kesan kepada akhlak seseorang. Akhlak itu saya kata hampir tadi syukur juga akhlak. Dalam itu adalah akhlak. Ya, ketenangan itu betul sebab ketenangan itu memang Allah jadikan bagi orang yang melakukan amal diterima, dia mendapat ketenangan. Semuanya memang betul. Semua yang dikasih sekalian akhlak. Jadi sebab itu sehingga akhlak ini sebenarnya yang ada pada kita boleh menjadi jalan muhasabah. Maknanya kita muhasabah. Kalau kita puasa sebulan tapi marah kita tak berubah, pemarah, pendendam, pendengki, pengapa ni? Semua macam tu ada kat kita, tak berubah-ubah pun. Kita takut amal kita tak. Sebab bila Allah terima amal, ya, sebab bila Allah terima amal seorang hamba, maka sifat kehambaan akan datang dalam hati. Sebab ibadah yang kita lakukan, ya, ibadah yang kita lakukan akan melahirkan ubudiyah. Al-ibadah dia melahirkan ubudiyah, kehambaan. Kita rasa kita ni hamba. Dan setiap hamba akan rasa kita ni lemah. Bukan lemah yang lemah semangat tak. Bukan lemah semangat tak. Tetapi lemah di hadapan Allah. Ya. Kita ni duduk lemah depan orang. Itu bukan kehambaan. Ya, itu bukan kehambaan. Sebab kehambaan adalah lemah, malu, rasa bersalah depan Allah. Tetapi tak depan manusia. Tak depan manusia. Sebab manusia adalah makhluk juga. Kita tak takut walaupun dia bos, walaupun dia siapa pun sekalipun. Ya. Sebab tu orang beriman dulu tak takut kat siapa pun. Tak takut kat siapa pun. Kita ni gabrah kan. Asal ramai sikit, asal berpuasa sikit, yang boleh takut dah. Cakap dah betul-betul kan. Depan orang lain, depan orang lain. Manusia. Saya pernah ceritakan satu masa dulu yang dalam peperangan, sebelum peperangan Qadisiyah, peperangan Qadisiyah. Ketika Sayyidina Umar hantar utusan dan Sa'ad bin Abi Waqqas hantar dia punya utusan jumpa dengan Maharaja Parsi. Dan Maharaja Parsi buat apa kepada utusan orang Islam? Mereka buat apa? Ya. Mereka bila datang utusan Islam, orang Islam ni, dia masuk dalam khemah besar. Sebab khemah tu, sebab khemah tempat musuh, dihantar utusan, maka dia pun datang. Ya. Bila dia datang, dia letak kuda dia luar, dia berjalan. Langkah cuma yang seorang di dalam lautan tentera Parsi bersama dengan Maharaja Parsi, dan dia berjalan tanpa sedikit pun tak rasa takut. Sikit pun tak takut. Sebab mereka punya hati adalah kehambaan. Depan ni semuanya hamba Allah. Yang kalau Allah tak izin tak akan berlaku. Kalau Allah tak izin tak akan berlaku. Nampak macam tu dia punya. Saya kata sebab saya takut nanti bila kita kata kehambaan itu rasa rendah, kita rasa bahawa kita akan jadi inferiority complex. Inferiority complex adalah benda lain. Rasa rendah diri pada manusia itu bukan kehambaan. Kehambaan dia hanya rasa pada Allah dan dibuat dia punya kapsul dalam hati dia. Maka pada masa itu Masya Allah dia berjalan tanpa sedikit pun takut. Dan dia pun cakap, cuba bayang ya, bila kita tak takut, kita bercakap apa yang kita ni kan wakil. Macam tak, dia punya wave tak selari ya. Saya tak semangat cerita program ni. Banyak ilmu baru. Banyak ilmu baru. Sebab masuk ke bagi
kaca terpegang pun. Konsentrate tu lain. Oh, membuat. Okey lah, kena pandang lelaki je lah kita kaya. Oh, membuat. Kita pegang ni macam tu, kita sedih macam tu. Baik. Jadi dia masuk apa rasa takut. Dan bila kita tak takut, kita boleh cakap apa yang sepatut kita cakap. Cuba yang kalau utusan itu orang yang takut. Untuk apa kamu datang? Kami nak lancung je. Tiba-tiba. Boleh tak jadi utusan yang diharap jadi wakil? Tak. Maka dia cakap kami datang ya. Dan biasanya ya, laqad aslim taslam aw idfa' jizyah. Pertama dia kata aslim. Islam. Kau akan Islam. Bayang cakap pada raja yang tak Islam, kau kena Islam. Kalau kau akan Islam. Wa illa, kalau kau tak Islam tak apa, sebab Islam tak paksa orang jadi Islam, maka kau kena keluarkan upeti jizyah. Maka kau kena bayar bulan-bulan ke Madinah. Parsi kena bayar bulan-bulan ke Madinah. Cuba bayar. Madinah di mana? Dia tengok Google kan. Dia kena Google Earth dulu. Ada siapa Madinah? Dia ada memang siapa ni mari tiba-tiba nak supaya kami bayar jizyah kepada Madinah. Ya. Wa illa, tapi kalau kamu tak buat, maka kamu jangan kesal, melainkan kamu kena kesal pada diri sendiri. Wa illa fala tamanna illa nafsa. Laqad jitumuna biqaumi. Sebab yang datang ni adalah satu kaum yang mereka itu ialah orang yang cinta mati macam kamu cinta itu. Yang datang ni ialah orang yang cinta mati macam kamu cinta itu. Berani kena cakap macam tu. Oh, sorang ni, sorang, Masya Allah, sorang, utusan pergi sorang. Ya, kita ajak geng lah kan. Bupas dia supaya nak cakap bagi betul ke message ni. Cakap sorang. Dan raja tersebut, dia apa dia buat? Dia panggil dia punya pembantu dia. Dan kemudian apa dia buat? Dia letakkan pasir dalam satu bekas macam satu uncang. Maka dia letakkan atas kepala. Tak pasir atas kepala. Orang Arab bila dia letak pasir atas kepala itu penghinaan. Itu penghinaan. Bila letak pasir atas kepala jangan buat. Bawa segegam letak atas kepala yang jaga. Jangan buat. Saya tak tahu sekarang tapi kalau dulu sebab Nabi, sebab pasal Nabi bila Nabi berhijrah, dia banyak riwayat tapi saya kita tak riwayat. Bila Nabi berhijrah, apa Nabi buat bila Nabi keluar? Nabi menebarkan pasir sehingga pasir itu jatuh atas kepala dia buat. Dan sebab itu bila dia orang bangun, dia rasa macam ada pasir atas kepala. Pada dia orang ini benda tak bagus. Sebab pada dia orang menjadi kepercayaan pada dia orang bahawa satu kehinaan sebenarnya tak pasir atas kepala. So sekarang ni bukan dia letak, tetapi dia ambil satu uncang letak atas kepala. Nak letak, nak kata kau siapa? Nak suruh bayar jizyah ni, ambil jizyah kau. Apa dia buat? Apa dia buat? Kalau kita left group dah. Koyak dah kan? Koyak dah. Mana utusan kita tentang kontak-kontak tak dapat, kontak-kontak tak dapat, dealing agaknya tak betul. Baik, apa dia buat? Dia pegang, dia pusing, dia terus berlari ke kuda, naik atas kuda, pacu kuda dia berjumpa dengan panglima tentera Islam dan dikata mereka telah serahkan satu uncang. Hari esok kita ambil semua sekali. Saya ulang sekali. Hari ini mereka serah satu uncang. Hari ini mereka bagi satu uncang. Esok kita ambil semua sekali. Maksudnya apa? Tanah ini di bawah tanah kita, di bawah jahat kita. Nampak tak? Maknanya positif kan? Kalau kita ya Allah hina kita, ya Allah. Tak rasa Allah tak feeling ke? Air rasa hina betul ya Allah. Tak. Take it positif. Dia bagi satu uncang, esok kita ambil semua sekali. Ya, hari ini dia bagi satu uncang di tanah, esok kita ambil semua tanah lewat. Maksudnya peperangan yang jadi pastikan kita menang. Dan peperangan 4 hari je. 4 hari sahaja tentera Islam yang tak ada dalam Google Earth ni, yang cari tak jumpa di satu orang mana ni, kalahkan Parsi di peperangan tradisi yang 4 hari saja. 4 hari tewas mereka dengan kekuatan tentera
Islam, walaupun mereka ada pada masa itu pakai gajah, ya. Pakai gajah. Orang Arab tak biasa sebab orang gajah tak ada kan. Tetapi mereka pakai tentera bergajah, ya. Berpuluh-puluh ekor gajah yang dibawa dan berperang berhadapan dengan tentera Islam yang hanya kuda dan unta, ya. Tetapi pun begitu kuat, tetap menang. Kenapa? Allah sebut dalam Al-Quran, kemenangan milik siapa? Milik Allah. Allah nak bagi siapa yang Allah bagi? Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Yang berapa banyak kelompok kecil akan menumpas kelompok yang besar dengan izin Allah. Bila Allah izin, kita menang. Sebab tu Sayyidina Umar kata, tak nak takut pada musuh, tetapi aku takut kamu yang tak akan ditolong oleh Allah. Musuh aku tak takut, tapi aku takut kalau kamu tak ditolong oleh Allah. Bila kamu tak ditolong oleh Allah, Allah biarkan kamu pada musuh yang kuat, dan musuh itu akan mengalahkan kamu. Jadi sebab itu Masya Allah. Kenapa sampai situ ni? Itulah pula. Kenapa? Kehambaan kita tu. Terima kasih banyak. Sebab nak bezakan antara rasa hamba yang rendah pada Allah, tak jadikan kita rendah pada makhluk. Bila kita ni sampai inferiority sangat pada makhluk, menunjukkan bahawa kehambaan kita belum kuat. Ya, belum kuat. Ya. Okey, kita doa kepada Allah yang semoga ibadah kita diterima oleh Allah. Apa yang saya cakap tadi ialah memberi semangat lah pada semua. Sepatutnya macam tu lah kan. Tengok orang lelaki kan semangat. Jadi kalau tengok semasa terkini, kadang-kadang kita nak cakap tentang Islam dengan orang depan orang Islam pun rasa takut ataupun kita rasa kita satu berat nak cakap kan. Jadi seolah mana kita seolah-olah menunjukkan keabsahan kita, keyakinan pada Allah tu agak kurang betul kan. Ya. Jadi kita kalau kita hebat, kita Islam tu hebat kan. Patutnya tak takut. Betul kan? Betul. Ya. Sebab itulah sebab kehambaan. Sebab kita dah ibadah tetapi tak melahirkan ubudiyah. Ya. Kita adalah ibadiyah yang melakukan ibadah tetapi tak produce kehambaan. Kenapa tak produce kehambaan? Sebab untuk daripada ibadah kepada kehambaan, maka di sana adanya qubul. Allah terima amal. Jadi kalau kita buat untuk Allah terima amal, untuk Allah terima amal, maka lahirlah kehambaan. Memang tak lahir kehambaan kalau kita buat satu ibadah nak tunjuk hamba Allah yang lain. Bila nak lahir kehambaan? Kita buat satu amal ibadat, tetapi ibadat kita nak tunjuk hamba Allah yang lain, maka takkan lahir kehambaan. Ya, sebab kehambaan adalah memutuskan dengan manusia dan kemudian kita hanya fokus kepada menyembahkan amal kita ni hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebegitulah. Dan kita cerita ni pun semua yang dikasih ni cerita orang, bukan cerita kita. Dan kita doa akan tumpah benda tu pada kita. Ya. Orang kata biar kita tahu dulu. Walaupun tadi kita pun nak bila nak cerita ya Allah nak compare tadi yang dia tadi sahabat tadi dengan kita ni sama ke? Nah, tapi kita perlu cerita sahabat itu supaya kita pun tahu bahawa itulah yang sepatutnya aku ada dan aku patut buat. Kan? Jadi baik. Bila ibadah kita itu dalam Ramadan yang besar ganjaran tadi diterima oleh Allah, maka jadilah dapat dua tadi kan. Apa tadi yang pertama? Istiqamah. Kenapa jadi istiqamah? Sebab dapat taufik. Okey, dan kemudian yang kedua adalah akhlak. Jadi akhlak kita tu Masya Allah. Jadi sebab tu takutlah kalau akhlak kita makin kasar, takutlah kalau akhlak kita makin kecil, takutlah kalau kita ni makin tak sabar, takutlah kalau kita ni makin pemarah, takutlah kalau kita ni makin ada sifat dendam, takutlah kalau kita ni memang hasad masih ada dalam hati kita, takutlah kalau kita ni tak mudah nak redha di atas satu ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab aku dah ibadah, ubudiyah patut melahirkan aku redha, tetapi tak redha lagi. Ya, jadi semua yang saya kasihkan hidup ini memang akan terus menyakitkan kita, membenarkan kita, melukakan kita selama mana kita masih terikat dengan dunia-dunia ini dalam hati kita. Ya. Kita telah mengambil kira apa yang berlaku di sekitar kita, dunia-dunia ini menilai kita, tapi kita tak pernah rasa bagaimana menilai Allah menilai kita kan? Tak rasa. Tetapi kalau kita fokus ibadah untuk Allah nilai, maka pada ketika itu kita tak rasa pun nak perlu kepada penilaian manusia. Ya, seorang isteri akan buat terbaik pada suami dia, tetapi bukan kerana untuk dinilai oleh suami, tetapi untuk dinilai oleh Allah. Begitu juga suami, kita akan buat yang terbaik pada isteri kita, bukan sebab nak supaya suami isteri itu rasa bahawa dia rasa secure, dia rasa lebih macam
Tetapi kenapa? Sebab kita buat kerana nak mendapat nilai Allah, kerana nilai Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Nabi kata, ya, khairukum, sebaik-baik kamu adalah orang yang baik pada ahli keluarga dia, dan aku yang lebih baik pada ahli keluarga, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi jadikan diri Nabi sebagai contoh untuk supaya buat terbaik. Tetapi Nabi buat terbaik bukan kerana ahli dia, bukan kerana isteri dia, bukan kerana anak dia, tetapi kerana ubudiyah, kerana Allah. Aku persembahkan kerana Allah, aku persembahkan ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hubungan pun sama, ya, dalam hubungan kita ambil hati dia, kita cakap bukan kerana dia, tetapi kerana aku buat benda itu, Allah Subhanahu Wa Taala sayang kepada aku, suka pada aku, kerana aku buat benda baik tersebut, kan? Okey. Dan akhlak ni, kalau akhlak lah, ya, akhlak yang paling utama yang kita kena jaga, akhlak apa tadi? Mulut. Ya. Akhlak lisan. Ya, akhlak yang paling kena jaga, akhlak lisan. Akhlak lisan, ya. Lisan ni hari ini bukan sekadar untuk apa yang kita tulis, ya. Lisan sekarang ni bukan ni, sebab lisan ni adalah hanya nak keluar apa yang kita nak bagi tahu. Maka kalau lisan tak bercakap, kadang-kadang kita teks, maka itu juga lisan, ya. Jaga akhlak lisan itu yang paling penting, ya. Akhlak lisan. Lepas tu dalam hadis Nabi sebut, ya, jom kita pastikan, ya Allah, kalau amal tu diterima, maka akhlak lisan tu makin baik, akhlak lisan tu makin baik. Baik. Apa Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min ahabbikum ilayya, sesungguhnya orang yang paling aku sayang, kata Nabi, wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah, dan dia akan duduk dengan aku paling dekat hari kiamat. Maknanya orang tu bukan sekadar aku sayang dia, tetapi hari akhirat nanti seolah-olah mana Nabi ada, dekat mana Nabi kat situ dia, kat mana Nabi kat situ dia, kat mana dia kat situ Nabi. Orang itu akan paling dekat dengan aku di hari kiamat. Siapa kata Nabi? Orang yang paling mulia akhlaknya. Jadi sebab itu kena azam sungguh-sungguh, bukannya sekadar dengar kata tak apalah, akhlak pelanggan saja lah, nak buat baik. Tak. Kita nak kasih sayang Nabi, nak dekat dengan Nabi, untuk dapat syafaat Nabi, kena akhlak mulia, ya. Dan Nabi sambung dalam hadis itu, wa inna min abghadikum ilayya, dan orang yang paling aku benci. Abghad, Nabi kata orang yang paling aku benci. Wa ab'adikum minni majlisan yaumal qiyamah, orang yang akan duduk dengan aku paling jauh hari kiamat. Hari kiamat dia paling jauh sekali. Dia nak jumpa Nabi tak jumpa pun. Nabi tak nak jumpa dia. Siapa dia? 3 pun. Yang pertama kata Nabi al-firthanu, yang kedua al-mutasyaddiqun, yang ketiga al-mutafayyiqun. Saya ulang sekali. Firthanu, mutasyaddiqun, mutafayyiqun dalam hadis. Maka sahabat, dua ni lah sahabat tahu, tapi yang ketiga nanti sahabat tak tahu. Yang ketiga sahabat tak tahu. Maka mereka bertanya, "Qulna ya Rasulullah, famal mutafayyiqun?" Apa itu mutafayyiq? Maka kata Nabi, al-mutakabbir. Baik, kalau kita perhati, tiga-tiga ini semuanya tentang lisan, tentang cakap. Yang pertama, al-firtharun adalah orang yang paling banyak bercakap benda yang tak berfaedah. Saya kena beritahu ya. Bercakap banyak boleh, syarat berfaedah. Jangan lepas ni tanya tak jawab lah. Kenapa? Tak nak jadi firtharun. Kak Nabi tak nak cakap dia. Ustaz tulis boleh tak? Tak nak. Okey. Maksudnya ingat, bercakap benda yang tak berfaedah. Kalau berfaedah, ya Allah. Apa yang berfaedah contohnya? Apa yang berfaedah contohnya? Sebab saya takut juga ni, sebab takut lepas ni mengajar lagi. Nyampai lagi, nasihat lagi. Ceramah lagi. Sehingga bermakna lagi. Baik. Saya dah meletak. Maknanya tak betul jawapan tu. Sebab betul jawapan tu yang saya takut. Sebab maknanya bila saya tanya apakah maksudnya orang yang banyak cakap, dan yang sebut tadi adalah ceramah, mengajar, amar ma'ruf. So mana kalau tak ayat tu kita tak akan cakap ni. Maksudlah dia.
Saya penceramah. Saya bukan amru ma'ruf. Baik. Maka sebab itu ada satu lagi yang lebih besar, ialah silaturahim. Silaturahim. Kita duduk sebelah orang, khabar. Itu adalah perkataan yang bermanfaat. Yang Allah suka kita cakap. Berbanding yang buat dia. Tengok dia. Senyum je pun tak boleh. Contohlah contoh ya. Contoh. Jadi kalau kita bercakap, tetapi cakap kita itu memang untuk menambahkan, mengeratkan lagi silaturahim. Cakap. Okey? Okey kita bincang tak? Mana tuan Haji tadi? Mana tuan Haji tunggu saya? Sebab sekarang ni tuan Haji yang tunggu saya pun datang ramai dah. Sebab tak nak kawan hari ini. Jadi seorang dari mana sana? Oh, tuan Haji tu hantar je. Oh ni tuan Haji, Masya Allah tuan Haji bagi. Masya Allah. Imam? Nama dia Imam. Oh ya ya. Ya. Soalan atau khabar itu penting sebab silaturahim. Ya. Gaya dan Ustaz JM kita benda tu termasuk kata lain. Ya. Sebab cuma jangan lebih extend yang orang tak suka. Kan? Tahu baju teruk sangat warna ni. Tak silaturahim tak ada tapi tu kita tak suka lah. Tak sesuai kita tengok. Yang tu jangan cakap. Contoh. Yang tu dah jadi perkataan tak baik. Baik itu yang pertama. Orang yang banyak cakap benda tak ada manfaat. So dah clear tadi. Bukan hanya ceramah, bukan hanya zikir, bukannya tapi perkataan silaturahim. Kita buat Allah suka. Ya. Kita tak yang sebab kita kelas ni perlu banyak percakapan sesama kita. Ketika sesuai lah. Kadang-kadang sembang, saya mengajar ni. Gaya buka banyak kau ni. Itu dah jadi bosan kan. Silaturahim lah sangat ya. Semua faham ya. Semua faham bila masa ya. Masa sebelum, masa lepas ya. Yang kedua adalah yang itu firqah. Nabi tak suka firqah. Bukan tak suka Nabi benci dan Nabi akan duduk jauh dengan dia. Yang kedua adalah mutasyaddid. Mutasyaddiq pun ialah orang yang bercakap, dia tak tahu mana sumber dia cakap. Dia bercakap tapi dia tak tahu mana sumber dia cakap. Main hantam dia. Dia say. Dengar cakap, dia dengar cakap sama cakap. Betul ke tak? Betul ke tak? Apa yang kita cakap? Yang bercakap, maknanya cakap tanpa asas, kita sampaikan tanpa asas. Yang tiba. Jadi tak apa. Kita tak cek dia punya sumber kan. Karena kita bercakap ni, manusia ni adalah transfer maklumat. Kita akan setiap masa bertransfer maklumat. Macam tadi Tuan Haji tanya saya, dia sedang tanya saya tentang maklumat jam. Dan Tuan Haji memberitahu bahawa kat bawah tu ada satu baiki jalan. Nampak? Transfer maklumat. So, bila transfer maklumat tu pastikan betul, jangan tak betul. Kan? Termasuk forward yang tak apa, yang kita tak apa itu jangan forward. Ya. Tak pasti jangan forward. Iklan dah tu. Jadi kalau kita manusia yang berilmu dan bermaklumat, memang bukan jadi habit kita. Benda yang tak betul kita tak akan sampai. Benda yang tak seperti itu kita tak akan sampai. Itu yang betul. Semua ni soal cakap. Soal kita transfer maklumat. Hari ini maklumat terlalu banyak. Kita tak tahu mana yang betul. Sebab tu kita tak tahu betul. Susah lah macam tu. Tak susah. Tak payah cakap. Itu je. Bukan ada satu tanggungjawab yang Allah tanya di akhirat. Kenapa kau tak forward mesej yang sampaikan kepada kamu? Tak, Allah tak tanya pun. Allah tanya bila kita forward. Allah tanya bila kita forward. Ya. Walaupun dia subuh siapa yang dia dapat panjang lah umur dia, apa dia makan melimpah ruang lah. Itu ala-ala dulu masa dulu surat berantai kan, ada satu masa dulu surat berantai kat Malaysia
Hari ni semua orang dapat. Zaman tu tak boleh photostat, tulis tangan. Tak dapat ni. Tulislah ya Allah satu. Lepas yang bestnya apa dia? Orang yang menghantarnya ya, termasuk ada seorang yang menang loteri kerana dia tu tulis juga subhanallah. Barang siapa tak ada dia akan mati dia tulis. Akhirnya Masya Allah berantai. Zaman tu tak ada lagi sistem viral ni, tak ada lagi sistem ni. Tulis sampai Masya Allah ya. Jadi jangan kita jadi pengantar besar. Okey. Yang ketiga adalah mutafaihin. Mutafahikun. Okey, siapa golongan mutafahikun? Yang ni siapa tak tahu. Mutafahikun. Mutafahihin. Baik. Mutafahihin ni ialah tak apa, tak tulis Arab pun tak apa. Ambil Melayu ni. Ya. Yang pertama tadi apa? Melayu dia. Banyak cakap yang tak ada faedah. Ya. Banyak cakap yang tak ada faedah. Yang kedua ialah cakap tapi tak tahu fakta, sumber dia cakap. Yang ketiga, mutafahim ialah orang yang bercakap dan sahabat pun tak tahu, maka tanya, mutafahim itu apa ya Rasulullah? Ialah orang yang bila dia bercakap, dia nak besarkan diri. Bila nak bercakap, dia nak besarkan diri. Dia cakap besar boleh juga, tetapi betul juga bukan cakap besar saja, tetapi dia punya message dia tu supaya orang nampak dia senang. Dia hebat. Actually itulah. Ni terutamanya bila kita bersembang dengan orang. Bila bersembang dengan orang pasal kereta, kita nak cerita kereta kita hebat. Orang tu cerita, kereta lah, alhamdulillah, kita dua reserve, sabar. Sebab nak cerita, kereta kita pun hebat kan? Jadi kita pun dengar tu nak tunggu masa, bila nak celah. Itu mudah. Orang tu cerita anak dia masuk universiti. Kita tak nak keluar ni. Bila dia nak stop. Sebab nak bagi tahu bahawa anak pun masuk universiti juga kan? Sepatutnya kalau orang tu cerita, dia buat renovation rumah dia dapat ni, dia guna barang ni. So kita pun nak renovate juga ataupun nak renovate juga, tak payah cerita pun. Layan cerita dia. Raihkan cerita dia. Ya, kita bagi komplimen pada semua cerita dia. Dan kita full stop. Tapi mutafahim dia rasa nak macam kau ni aku tanya kau seorang je. Kan? Aku punya rumah besar juga, aku renovate lagi banyak. Nampak tak? Inilah benda-benda yang kita Nabi tak suka. Pada kita. Ya. Banyak dia kan? Anak. Yang gaya ni kan? Open house ni cerita ni. Dia pun cerita. Dia cerita. Kan? Jadi akhirnya Masya Allah. Sebab tu kalau kita dengar orang tu cerita, kita rasa macam dia tu nak membesarkan diri. Jangan kita besarkan diri kita. Hanya cerita. Ya. Sebab itu akan jadikan kita tenang. Walaupun kita tak tenang dulu je lah. Sebab kita dengar dia macam nak mengada kan. Tetapi bila kita nak melawan, itu lebih tak tenang. Sebab kita akan dapat dia akan lawan balik. Dah habis pun nak dia pun nak sana pula. Ya. Macam nak cerita dalam kelas kita cerita orang kampung ni pasal apa? Orang kampung. Ya. Ni orang bandar kan. Orang kampung yang cerita besar. Ya. Lepas tu yang Lepas tu orang lain. Jadi dia cerita kampung dia banyak kancil. Kita sedang cerita orang kelas. Banyak kancil. Kancil? Ya, bandar kan. Ingat dia ada kancil. Kancil. Nak bagi nampak kena tak sang kancil pula. Macam cerita zaman dulu. Satu hari sang kancil berjalan-jalan dalam hutan, jumpa dengan sang kancil. Bila masa kancil tu pernah jadi benda lain, dia tu memang kancil tak dulu dia macam binatang. Semua bandar je ambil nama dia kan. Nak pergi mahal bandar ni, susah dia cakap bandar kan. Macam saya kalau ada kampung kancil tu, agak kancil kan. Jadi dah cerita, kancil kampung dia banyak. Kancil kampung dia banyak. Mana dia? Biasa lah kan.
cakap besar kan. Sebab tu saya cerita ni dengan tujuan bila kita rasa nak cakap besar, ingat cerita. Bonus sebenarnya. Kita je rasa macam best. Kita je rasa best nak cerita rumah kita best. Kita nak cerita anak kita best. Tak payah cerita. Ya. Sebab tu rezeki Allah. Nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kita syukur. Baik. Dia nak cerita punya banyak kecil kampung dia. Pasang jerat. Tahu jerat? Okey, alhamdulillah. Baik. Pasang jerat lah tiba-tiba. Jerat. Track. Sang jerat. Pasang jerat. So dia kata banyaknya kancing kampung dia bila dia pasang jerat. Pusing je. 1, 2, 3 tahun dah kancing. Banyak kan? Siapa bila dapat? Kampung siapa bila dapat? Bayang 1, 2, 3 bulan pam dekat. Datang balik ni ada sekelip. Lepas tu pasang balik 1, 2, 3 bulan pam dekat lagi. Ya. Tapi nak balik dia kata pam dekat. Banyak tak banyak ah? Tapi CP kata kampung. Target tu kampung tu dah banyak. Kampung aku lagi banyak. Target bukan banyak dia. Kami kena kuat kancing. Nak pasang jerat kancing kena kuat tepi. Nak pasang jerat kancing. Nak cerita ni, nak cerita orang cakap besar dia macam tu lah. Dia memang tak nak kalah. Dia memang tak nak kalah. Dia kalau jadi orang cakap besar, lepas tu biar. Dan jangan kita jadi mutafik. Jadi sebab tu kalau pasti ya, kalau orang cerita dia best, jangan kita rasa kita nak cerita. Orang tu sebenarnya nak cerita sebab kita nak dengar, bukan nak cerita kita. Okay? Bagi dia habis cerita, betul. Bagi nak. Dan nak cerita hal tadi, bohong ke? Nak cerita je, bila cakap besar dia macam tu lah. Dia tak nak kalah. Lepas tu okey lah, dia kaya kan, cerita-cerita sepak kan. Lepas tu dia kata, dia dah nak macam tu. Mana nak buat? Kalau nak takkan kancing, kena buat kancing tu memang tak nak kan. Tapi dia tak nak kalah. Dia kata, dah kampung pokok kelapa. Pokok kelapa tinggi pun nak bangga. Itu kan pun nak bangga. Jadi dia nak cerita, kot lah kalau tadi dia kalah kan. Dia menang tak pula. Apa tinggi. Jadi dia kata, dah kampung tinggi. Oh, buat dia tinggi. Di zaman Mak Filau, di zaman aku, di zaman Nabi Adam lagi. Contohlah kita nak cerita dia paling tinggi kan. Kita tanya, kau punya tinggi mana? Bayang ni cerita dia orang berapa. Dia kata, kalau panjat sampai kat dia punya pucuk, dia nampak KLCC. Panjat apa tu? Nampak KLCC. Nampak, tapi lawan. Hotel tu mana jangan lawan. Dia punya tinggi. Dia pun dengar memang tak dia. Kamu mana? Itu saya kata bukan KL. Kamu baru tak payah tengok pokok kelapa, tengok bawah nampak. Kamu baru nak ngatur kamu baru. Alah kamu baru kan. Dah tinggi tak? Kalau dulu belah Rawuk tu dia nampak KLCC. Kalau pas kami mandi tu, pokok kelapa sini tu, dia nampak KLCC tinggi ke tak? Belah Sepincat tu, dia nampak KLCC tinggi ke tak? Tinggi kan? Tapi dia kata, kampung apa? Kampung apa lagi tinggi? Tak nak kalah. Kampung lagi tinggi ke? Tinggi tak boleh. Kami tak panjat. Kami biasa lepas monyet. Biasanya bila kami lepas monyet yang muda dia kata, turun balik sudah turun, obat tak nampak apa.
Parkinson tua dia sampai Parkinson. Kalau nak kata kalau kamu nampak kat SCC tu memang tinggi, tapi aku ni kata target tu tinggi, dia kata kan. Dia kata lawan tak ada. Moral of the story ialah bila kita rasa orang bercerita kita nak lawan, kita ada buka pagi. Betul tak ya? Kita kuat. Aku tak nak. Ya, aku tak nak. Nanti Rasulullah jauhkan. Ya. Biarlah dia cerita, kita raikan dia happy kan. Dia kata anak dia bagus, banyak kurus ni, bagus, alhamdulillah. Dan ada satu benda lah, Ini satu benda ni nasihat kita mak ayah, datuk, nenek ya. Kita ni kan ramai anak, ramai cucu mungkin ya. Pak dengar je lah. Buat sementara Pak. Melemahkan semangat Pak dan maksudnya dia cerita orang lain. Bila kita anak, ni cerita anak tak ni. Bila anak kita bercerita, jangan kita bandingkan anak yang lain. Tolong jangan. Itu adab seorang mak. Ya, jangan bila anak dia cerita, mak, anak dia ni, kita terus kona kepada anak kita yang kita suka. Benda ini sangat tidak bagus, bahkan dalam agama. Ya. Sebab bila anak kita nak cerita tentang anak dia, kita kena layan full stop. Jangan nak kait pula, oh anak kamu yang yalah kalau tu kan kita buat kona pula cerita. Orang tu nak cerita tak habis lagi kita. Sebab kita punya kegairahan kita, fokus kita mungkin pada seorang ni. Maka kita kena pandai jadi mak yang baik, nenek yang baik. Ya. Katalah cucu kita datang, tu dah dapat nombor 1. Oh ya, dia pun nak nombor 1 juga ni. Layan orang pada satu masa, pada satu keadaan, fokus pada dia. Kita akan jadi nenek yang baik. Kita akan jadi mak yang baik. Ya. Mak yang tak baik, ialah dia akan suka. Kita cerita, anak ni cerita tentang dia anak dia tentulah semangat nak cerita kan. Nak cerita dengan siapa lagi, kadang-kadang dia cerita lah ya, kita sebagai mak. Kita pula tak pandai dan kita pun kona ke sana, kona ke sini. Ya. Jadi benda itu kita kena jaga. Itu termasuk dalam kataan-kataan yang tak baik itu. Ya. Termasuk dalam kataan tak baik. Baik. Itu just kata nota tambahan saja. Tapi penting dalam masyarakat. Sampai pada sebab parenting dia tak berhenti ketika kita nak anak-anak kita sekolah rendah. Dulu kita masuk dalam kursus parenting kan, bila kita anak kita sekolah rendah, bila anak kita sekolah menengah. Tapi bila anak kita dah mula besar, masuk universiti, anak kita dah kahwin, anak kita ada anak pula, kita dah stop parenting kita. Dan akhirnya kita tak jadi ayah yang berkesan, mak yang berkesan pada anak kita. Jadi sebab itu ini kita kena tahu. Ini kita kena tahu. Sebab jadilah mak seperti Siti Hajar. Ya. Jadilah mak seperti Siti Hajar. Jadilah pelajaran yang sangat banyak. Ya. Baik, saya kira itu. Saya kata tadi, sebab jawapannya betul tadi. Apakah akhlak yang paling utama yang kita kena jaga? Akhlak yang paling kita jaga tentang lisan. Ya. Maniskan percakapan kita. Fikir sebelum kita cakap. Kalau kita cakap ni akan melahirkan pesta. Kalau best, ya Allah, lancarkan. Tetapi kalau kita fikir, kalau cakap ni kan tak best, maka kita tak. Orang beriman sentiasa pada setiap masa lidah dia berada di belakang akal. Ya. Orang fasik sentiasa akalnya berada di hadapan, lidahnya di hadapan, akalnya di belakang. Jadi sebab itu kita kena. Tapi setiap yang kita cakap, ya, tapi setiap yang kita cakap, macam kita katakan tadi, apa saja kita tak nak termasuk dalam tadi, termasuk apa yang kita cakap. Lama-lama dia jadi akhlak. Sebab akhlak tu apa definisi dia? Ingat tak apa definisi akhlak? Bila dah pegang iPad dah tak nak jawab kan? Dia tu masalah ya. Tadi macam semangat sangat kan? Sebab bila dia tengok dah lebih masa, dia dah boleh pegang iPad tak nak jawab kan? Apa? Apa soalan lagi? Saya belum tahu soalan lagi. Definisi akhlak, lepas tu kita saya stop dah. Ustaz, kata tadi kita meraihkan lah. Kalau dia cakap besar sekali tu, dah meraihkan dia kan. Tapi kalau kita bukanlah nak melawan kan, hidup kita lebih baik dan sebagainya. Tapi kalau kita cuba dapatkan info atau mendapat yang baik, yang boleh kita guna daripada apa cerita dia. Kenapa saya tak pernah? Maksudnya bila ada cerita tentang dia gini-gini kan,
mungkin kita dapat tumpang kerjaan dia ke apa ke kan, cuba dapat memanfaatkan daripada apa kita ni. Saya rasa kita Tuan Haji dah bagi yang terbaik. Ya, saya bagi tadi yang sekadar-sekadar saja. Ya, saya bagi yang sekadar saja. Saya bagi tahu bahawa bermula dengan jangan ada rasa nak cerita balik kita. Tapi Tuan Haji bagi lebih baiklah. Maknanya Tuan Haji jadi lebih baik. Maksudnya kita ambil inspirasi daripada cerita dia. Itu the best lah. Itu memang the best lah. Terbaik. Ya. Cuma saya takut hatu tak boleh berlaku sebahan kita. Sebab kita ni masih tak sabar. Jadi cerita nak tunggu masa dia habis kan. Jadi kalau memang sampai tahap tu, level yang lebih tinggi adalah cerita dia. Kita boleh convert pada inspirasi pada kita. Ya. Itu lebih baik. Memang sangat lebih baik. Baik. Akhlak ialah kelakuan yang baik. Sebab akhlak boleh jadi buruk, boleh jadi baik kan? Akhlak ni kelakuan. Dia boleh jadi baik, boleh jadi buruk. Akhlak yang baik ialah akhlak yang dibuat secara spontan. Akhlak dia kena tambah spontan. Tak dinamakan akhlak kalau tak berlaku secara spontan. Sebab itu akhlak seseorang manusia ialah satu benda yang satu kelakuan baik yang terlahir secara spontan. Oleh kerana itulah sebab itu kita ni nak latih tadi itu, kita kena latih. So sebab tu untuk latih kita kena tahu dengan pasti, faham dengan dalam, barulah nanti kita akan praktik. Dan kemudian pada masa praktik kita belum sebenarnya dianggap sebagai orang yang berakhlak, belum lagi sebenarnya. Kita tu hal, maknanya kadang-kadang akhlak baik, kadang-kadang kelakuannya baik, kadang-kadang. Tetapi kalau betul-betul berakhlak, maka pada ketika itu dia dah jadi macam spontan. Orang cerita je kita okey, insya-Allah, bagusnya, tahniah. Tapi kalau belum jadi akhlak, Dah belum. Jadi mesti tidak bagi kita. Jadi akhlak mesti ada berlaku secara spontan, tak difikirkan. Kata Imam Al-Ghazali, akhlak ialah spontan tanpa difikirkan. Maknanya dia dah jadi dalam sel kita. Dia dah masuk dalam memori. Sel kita ni ada memori untuk semua berlaku secara spontan. Wallahu a'lam. Bukan sebab tu, sebab nak cepat kan. Kalau 4 lah, apa lagi ya kan. Jadi sebenarnya memang 4 je. Dah 3 je. Jadi sebab 3 tu sebab lebih cepat kan. Baik. Wallahu a'lam. Ya Allah, semoga ada baik kita duduk hari ini. So saya ingat ingat cepat. Nanti kalau next class kita mula belajar. Sekarang saya ingatlah nanti saya duduk tadi. Tak sebab ada kelas-kelas lain yang sama kadang-kadang kan. Baik, aku qauli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin.